Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita memulahkan KKR kita pada petang ini. 奉主耶稣圣名，我们继续今天的灵恩会。 Mari kita puji Tuhan Kidung 130. 首先，我们一起唱赞美诗130首。 Baik, seterusnya kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. 接下来我们在听道理之前，我们一起跪下来祷告。 Dalam doa kita mohon Tuhan Yesus memimpin, memberkati KKR kita pada petang ini. 在祷告中，我们求主耶稣祝福带领我们的灵恩会。 Mari kita sama-sama berdoa. 大家一起祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan renungan firman Tuhan. 奉主耶稣圣名，我们在这里分享圣经上的道理。 Pertama sekali lagi mengucapkan salam damai sejahtera, salam sahabat pada teman-teman sekerja dan juga saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. 首先问候主耶稣所爱的同工弟兄姐妹，大家安息日平安。 Petang ini kita akan mengulang kaji firman Tuhan bertajuk Teladan Timotius. 今天下午我们要学习的道理就是提摩太的榜样。 Kita belajar teladan tentang Timotius ini supaya kita dapat melaksanakan teladan daripada Timotius ini di dalam kehidupan kita. 我们学习提摩太的榜样，使到我们能够把提摩太的榜样实行在我们的生活当中。 Baik, saya percaya kita sangat kenal Timotius ini. 我相信大家对提摩太都很熟悉。 Kalau kita membaca di dalam Alkitab, 如果我们看圣经的话， nampaknya kalau dari segi hubungan Timotius dengan Paulus itu satu hubungan yang sangat rapat. 如果我们看提摩太和保罗的关系是非常的亲密的。 Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 1, 我们看提摩太前书的第1章 di ayat yang kedua, 第2节， ayat 2. 第2节， Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah dan Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. 第2节写信给那应信主做我真儿子的提摩太，愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主耶稣基督归于你。 Baik, di dalam ayat yang kedua ini Paulus menganggap ataupun menyebut Timotius ini sebagai anak imannya yang sah. 在这里，保罗称提摩太是应信主做我真儿子的提摩太。 Baik, kalau kita melihat surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, 如果我们看保罗写给提摩太的书信， kita mendapati bahwa Paulus dia menghendaki supaya
Timotius ini menjadi seorang prajurit Kristus yang baik. 那保罗希望提摩太能成为基督的精兵。 Jadi kita mendapati dalam seumur hidup Timotius ini dia tidak mempersia-siakan harapan Paulus kepada dirinya. 那我们看提摩太的一生，他并没有辜负保罗对他的期望。 Di mana dia melayani Tuhan, memberitakan Injil kebenaran. 他服侍神，同时也在传真道。 Baik, sebenarnya ada banyak yang boleh kita belajar ataupun teladani daripada Timotius ini. 其实我们从提摩太可以学习到很多的榜样。 Baik, sekarang kita akan melihat satu persatu teladan daripada Timotius. 所以接下来我们就一个一个的学提摩太的榜样。 Baik, pertama sekali kita baca dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. 首先我们看使徒行传的16章。 Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1. 使徒行传16章的第1节。 Ayat 1. 第1节， Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. 保罗来到特比，又到路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。 Baik, dalam ayat ini dia memberitahukan kepada kita tentang latar belakang keluarga Timotius ini. 在这里告诉我们提摩太的家庭背景。 Di sini memberitahu bahwa ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. 这里告诉我们他的母亲是信主的犹太妇人， Manakala ayahnya adalah seorang Yunani. 父亲却是希腊人。 Kalau kita melihat dalam ayat ini, walaupun ibu bapaknya daripada bangsa yang berbeza, 所以从这里我们可以看到，就是虽然他的父母都是不同种族的， namun Timotius dapat mendirikan suatu dasar iman yang baik. 但是提摩太有很好的信仰根基。 Kenapa? Karena dia mempunyai latar belakang pendidikan agama yang baik. 那是因为他有很好的宗教教育的背景。 Jadi maksudnya di sini pertama teladan Timotius ini ialah memiliki dasar iman yang baik. 所以他第一个榜样就是他有很好的就是宗教教育的根基。 Baik, sebenarnya Alkitab ada memberitahu kita kenapa Timotius mempunyai dasar iman yang baik. 其实圣经有告诉我们，为什么提摩太有那么好的信仰根基。 Yang pertama kita boleh lihat di dalam 2 Timotius pasal 1. 首先我们看提摩太后书， 2 Timotius pasal 1. 提摩太后书的第1章 Di ayat yang kelima. 第5节， Ayat 5. 第5节。 Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 想到你心里无为之心，这心是先在你外祖母罗姨和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。 Baik, di sini kita dapat melihat bahwa Timotius ini telah menerima kepercayaan yang benar. 在这里告诉我们，提摩太接受真理的熏陶。 Jadi Paulus dalam suratnya di sini dia memuji Timotius ini. 在这里，保罗是称赞提摩太。 Jadi kita dapati bukan saja iman itu diwariskan daripada neneknya kepada ibu, ibunya kepada Timotius, malah Timotius sendiri ada usaha dalam memantapkan imannya. 在这里，我们看到这信仰是从他的祖母传给母亲，外祖母传给母亲，然后传给提摩太，然后提摩太把它存在心里。 Jadi satu perkara yang dapat kita belajar dalam keluarga Timotius ini ialah tentang hal pewarisan iman. 所以从提摩太的家庭，我们可以学习到的就是信仰的传承。 Hari ini kita mengharapkan supaya dapat melahirkan suatu generasi yang mempunyai dasar iman yang baik. 在今天，我们也希望能够培养出有很好信仰根基的后代。 Jadi untuk melahirkan generasi yang mempunyai dasar iman yang baik,
maka kita harus ada suatu langkah. 所以，为了要得到这信仰根基好的后代，我们要有步骤。 Pertama sekali ya peranan ibu bapak. 首先是父母所扮演的角色， Maksudnya sebagai ibu bapak ada tanggung jawab untuk mendidik anak dalam soal iman kepercayaan. 换句话说，就是父母有责任扮演着教导儿女关于信仰的角色。 Di mana ini ya dari kecil lagi ya harus ya diajarkan kepada anak-anak. 那就是从他们小的时候就要开始教养他们。 Di dalam Amsal pasal 22 memberitahu kita. 在箴言22章告诉我们， Amsal pasal 22箴言22章 ayat yang ke-6. 第6节， Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。 Jadi di sini mendorong supaya mendidik anak-anak itu dengan firman Tuhan. 这里告诉我们要教养孩童，使他走当行的道。 Dengan adanya firman Tuhan, ya bila mereka sudah besar, kita mengharapkan supaya mereka tidak sesat dalam jalan kehidupan ini. 有了神的道，那到他们长大的时候，他们也不会偏离。 Kita tahu ya, kalau kita imbas semula sejarah Israel. 如果我们回想以色列的历史， Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, sekali lagi Musa dia menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. 在他们进迦南地之前，摩西再一次的提醒他们关于神的诫命。 Baik, apakah pesanan Tuhan? 那神对他们的提醒是什么？ Baik, kita lihat di dalam Ulangan pasal 22. 我们看《生命记》的22章， Ulangan pasal 22. 《生命记》的22章， Oh, maaf, pasal 6. 对不起，是第6章， Pasal 6 ayat 7 sehingga ayat 9. 第6章第7到第9节， Ayat 7. 第7节。 Nah, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. 也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。 Ayat 8. 第8节， Nah, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 也要系在手上为记号，戴在额上为经文。 Ayat 9. 第9节， Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。 Baik, daripada beberapa ayat ini memberi satu ya dorongan juga kepada kita hari ini. 这几节圣句告诉我们， Khasnya dalam soal firman Tuhan. 这是关于神的真道， Di mana kita kena mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anak kita. 我们要一直的重复来教导我们的儿女。 Dari semasa ke semasa kita ajar ya, firman Tuhan anak-anak kita ini. 就是在每一个时候，我们都要教导他们。 Dan di dalam ayat 8 ini adalah ditujukan kepada ibu bapak lah. 第8节指的是父母的角色， Di mana sebagai ibu bapak kena menjadi teladan bagi anak-anak. 那就是父母要成为儿女的榜样。 Baik, di dalam ayat 9 ini sebenarnya kita boleh mengaplikasikannya di dalam rumah kita sendiri. 第9节指的就是我们在家里所实行的。 Di sini mengatakan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. 又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。 Sebenarnya kita boleh menghias rumah kita dengan firman Tuhan. 其实我们可以用圣经上的道理来装饰我们的家。 Biasanya ya untuk anak-anak kita agar hafal ini ayat-ayat Alkitab, kita lekatkan ayat-ayat Alkitab di dinding rumah. 其实为了要让我们的儿女能够把圣句背下来，我们可以把这些圣句张贴在墙壁上。
ataupun kita lekatkan ini 10 hukum, 10 hukum lah supaya anak ini dia paham dan hafal. 或者我们把10条诫命张贴在墙上，使他们记得起来。 Baik. Selain daripada itu, untuk melahirkan generasi yang mempunyai dasar iman yang baik ialah peranan diri sendiri. 那接下来要就是培养出有信仰根基的后代，也是要靠自己的努力。 Sama seperti Timotius, ya, bukan saja dia mewarisi iman yang baik daripada nenek ibunya, malah dia sendiri ada usaha. 好像提摩太，除了他的外祖母和母亲给他的教导，他自己也有下功夫。 Jadi demikian juga dengan kita pada hari ini. 我们今天也是一样， Kita kena rajin mendengar firman Tuhan supaya kita mempunyai iman yang baik. 我们要好好的听道理，使我们能够认识神的道。 Hari ini walaupun sedikit terhalang ya aktiviti gereja di dalam gereja, tetapi itu bukan penghalang bagi kita. 虽然今天我们在实体的聚会有一些阻挡，当然它并不应该成为一个阻挡。 Karena hari ini ada banyak cara bagaimana kita dapat mendengar ataupun belajar firman Tuhan. 因为在今天我们还有很多的方法可以听到圣经上的道理。 Dan selain itu, ya kita boleh memohon ya iman daripada Tuhan agar memberikan kita iman yang baik. 同时，我们也可以向神祈求，赐给我们更好的信心。 Baik, bagaimana ya Timotius ini mempunyai dasar iman yang baik? 所以提摩太为何有很好的信仰根基？ Baik, kita lihat lagi di dalam 2 Timotius pasal 3. 我们再看提摩太后书的第3章。 2 Timotius pasal 3. 提摩太后书的第3章， Kita baca ayat 15. 我们看15节。 Ayat 15. 15节， Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Baik, satu lagi rahasia kenapa Timotius mempunyai dasar iman yang baik ialah sejak kecil sudah memahami Alkitab. 所以提摩太有很好的信仰根基，是因为他从小就明白圣经。 Jadi nampaknya Paulus sekali lagi memuji Timotius ini karena dari kecil sudah memahami Alkitab. 所以保罗再一次的称赞提摩太，因为他从小就明白圣经。 Baik, hari ini ya Alkitab ini adalah suatu dasar yang tertinggi yang perlu kita pegang. 在今天，圣经就是我们最基本要掌握的。 Karena daripada Alkitab ini kita memperolehi hikmat tentang keselamatan. 因为透过圣经，我们能够得到得救的智慧。 Jadi kita gunakan kesempatan yang ada ya untuk mengayakan firman Tuhan dalam diri kita. 所以我们要好好的利用所有的机会，能够把神的道存在我们的心里。 Baik, ini teladan Timotius yang pertama. 这是提摩太的第一个榜样。 Baik, yang kedua. 第二， Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16. 我们再看使徒行传的16章 Kisah para Rasul pasal 16 ayat yang kedua. 第2节， Ayat 2. 16章第2节。 Nah, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. 路斯德和以哥念的弟兄都称赞他。 Baik, yang kedua di sini ialah dari segi perbuatan Timotius. 第二是关于提摩太的行为， Di mana dia ini seorang pemuda yang baik. 他是一个有好行为的年轻人。 Di sini dia kata Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. 在这里告诉我们，路斯德和以哥念的弟兄都称赞他。 Baik, kita tahu penulis kitab Kisah Para Rasul ini ialah Dr. Lukas. 我们知道《使徒行传》的作者是路加医生， Juga seorang yang pernah mengikuti Paulus di dalam kerja pemberitaan Injil. 他也曾经跟从保罗去传福音。 Dia pun tahu tentang ya
perbuatan baik yang ada pada Timotius ini. 他也知道提摩太的好行为， Jadi daripada ayat ini memberitahu kepada kita, 所以这一节圣句告诉我们， bukan saja jemaat Listra memuji kebaikan Timotius ini, malah jemaat Iconium juga memuji kebaikan Timotius. 那就是路斯德和一个念的弟兄都称赞他。 Baik. Ada beberapa sebab kenapa dia digelar sebagai pemuda yang baik. 那当然有几个理由，为什么他会被称为一个好的青年？ Satu, karena dia mempunyai akhlak ataupun perbuatan yang baik. 第一，就是因为他有美好的行为， Itulah sebabnya Paulus sekali lagi mendorong Timotius. 所以保罗再一次的鼓励他。 Kita lihat 1 Timotius pasal 4. 我们看提摩太前书的第4章， 1 Timotius pasal 4提摩太前书第4章 ayat 12. 12节， Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。 Ayat 16. 16节， Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行又能救自己，又能救听你的人。 Baik, jadi dalam ayat ini memberitahu kepada kita, 所以这圣句告诉我们， di mana Paulus dia mendorong supaya Timotius ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya. 那保罗劝勉提摩太在这些行为上做信徒的榜样， Khususnya dalam aspek perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan juga kesucian. 尤其是言语、行为、爱心、信心和清洁上。 Dan Paulus juga mengingatkan Timotius supaya mengawasi diri dan ajaran. 保罗也劝勉他要谨慎自己和自己的教训。 Baik. Sebab kedua, kenapa dia digelar seorang pemuda yang baik? 为什么他被称为一位好青年？ Yang kedua ialah dia pandai mengambil bahagian dalam setiap kerja pelayanan. 接下来就是因为他在服侍的事工上会关心。 Apa yang diminta oleh Paulus daripada Timotius ini, Timotius turut saja. 保罗要提摩太做的事，他都跟从去做。 Jadi kita kena belajar ya daripada Timotius ini. 所以我们可以从提摩太学习。 Apa saja kerja suci yang diserahkan kepada kita harus ambil bahagian. 只要是交代给我们做的圣工，我们都要好好的去做。 Kesempatan itu bukan selalu ada. 因为机会并不是常常有的。 Baik. Poin yang ketiga, teladan Timotius. 第3个榜样， Yaitu dia seorang pekerja yang baik. 他是一个好工人。 Baik. Selepas dia menyertai Paulus dalam kerja pemberitaan Injil, 当他跟从保罗去传福音之后， kita mendapati Paulus juga ya berusaha untuk belajar menjadi seorang pekerja yang baik. 我们也看到保罗也在想办法成为一个好的工人。 Baik, apa kelebihan Timotius ini? 所以提摩太有什么优点？ Baik, yang pertama, 第一， kita lihat dulu di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga. 我们看帖撒罗尼迦前书的第3章。 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sehingga ayat yang kedua. 帖撒罗尼迦前书第3章第1到第2节。 Ayat 1. 第1节， Kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. 我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典。 Ayat 2. 第2节， Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. 打发我们的兄弟在基督福音上做神指示的提摩太前去，兼顾你们，并在你们所信的道上劝慰你们。 Baik, kita lihat lagi dalam ayat yang ke-6.
pasal 3 ayat 6. 我们再看第3章的第6节。 Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. 但提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们，又说你们常常纪念我们，切切地想见我们，如同我们想见你们一样。 Baik, daripada beberapa ayat Alkitab ini, dia memberitahu kita tentang kebaikan ataupun kelebihan Timotius ini. 这几节圣句告诉我们提摩太的优点， Di mana dia ini seorang yang pandai mendorong dan juga menghibur. 他是一个会帮助人也会安慰人的人。 Baik, sewaktu Paulus dia mengetahui keadaan jemaat di Tesalonika, 当保罗知道帖撒罗尼迦教会信徒的状况， di mana mereka ini menghadapi kesusahan-kesusahan. 他们面对很多的困难， Ini boleh kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17. 这其实在使徒行传的17章有讲到。 Jadi karena Paulus sendiri, ya dia tidak dapat datang ke Tesalonika. 但是保罗本身不能够到帖撒罗尼迦来， Jadi caranya ialah dia mengutus Timotius untuk menghibur, mendorong jemaat di Tesalonika ini. 所以他可以做的就是打发提摩太去兼顾他们，劝慰他们。 Jadi hasilnya ya jemaat Tesalonika ini terhibur dan dengan berani menghadapi kesusahan-kesusahan itu. 所以到最后呢，帖撒罗尼迦教会的信徒能够很坚强的面对这些困难。 Baik, dari sini satu lagi yang dapat kita belajar daripada Timotius ini. 所以在这里我们又可以从提摩太身上学到一个优点。 Baik, hari ini daripada kita menjadi seorang jemaat yang suka mengkritik, suka komen, adalah lebih baik kita menjadi seorang jemaat yang suka memberi dorongan dan juga penghiburan. 与其做一个喜欢批评、很喜欢给评语的信徒，我们不如做一个安慰人、会劝慰人的信徒。 Khususnya bagi mereka yang memerlukan dorongan dan penghiburan. 尤其是那些需要劝慰和安慰的信徒。 Misal contoh mereka yang sakit, mereka yang dalam masalah dan sebagainya. 比如说一些生病的同龄，还有一些需要人帮助的信徒。 Kita percaya ya bahwa orang yang mempunyai masalah, yang memerlukan dorongan nasihat itu, bila kita datang mendorong mereka, mereka akan sangat terhibur. 我们也相信一些有困难或者有问题的信徒，如果我们能够好好的关心他们，他们肯定会受到安慰。 Mereka akan merasakan bahwa kita mengambil berat terhadap mereka. 他们会觉得有人在关心他们。 Baik, ada dua peristiwa ataupun kesaksian lah yang benar-benar terjadi. 有2个我曾经听过的见证。 Baru-baru ini saya melawat satu keluarga di kampung Ansip, Keningau. 最近我有去探访在根地有安息教会的信徒。 Sebenarnya itu adalah lawatan saya kali yang kedua. 其实那是我第2次到那个地方去做探访。 2 tahun yang lalu, bulan Februari 2019, saya pernah juga melawat keluarga ini. 在2019年2月的时候，我曾经去拜访过那个家庭。 Sebenarnya apa yang pernah saya sampaikan kepada saudara itu saya sudah lupa. 其实我就是我安慰过他们的话，我已经忘记了。 Tapi sewaktu lawatan saya pada bulan Februari yang lalu, dia ingatkan saya kembali apa yang pernah saya sampaikan kepada dia. 但是在2月我再次去探访他们的时候，那信徒又在重提我2年前所劝勉过的话。 Waktu kami tiba di situ, dia kata, pendeta sekarang saya ada rumah baru sudah. 当我们到达的时候，他告诉我，传道，我们已经有新的房子了， Tinggal tingkap dan pintu belum siap. 只剩到窗户和门还没装好。 Kalau ini 2 benda sudah siap, kami boleh pindah tinggal di rumah baru ini.
如果门和窗都装好了，我们就可以住在这新房子里面。 Nah, kemudian dia ingatkan saya kembali apa yang pernah saya sampaikan kepada dia. 那他又再重提2年前我对他的劝慰。 Dia kata dulu saya ingat pendeta ada pernah beri dorongan kepada saya. 他就说，我记得传道曾经有安慰过我。 Pendeta kata ya kalau kita ada usaha dalam membina rumah baru, jadi ya kita sendiri kita meminta pimpinan Tuhan, ya kita sendiri ada usaha. 那就是传道曾经说，如果我们有心要建新房子的话，可以求神的带领，那我们就会有行动去建那个新房子。 Bagi saya message itu pendek saja, simple saja, tapi dia ambil itu sebagai suatu ya membakar semangatnya untuk membina rumah baru. 那传道的劝勉是很简短的，但是对他来说，就燃烧起他建新房子的希望。 Jadi dia sangat terhibur karena sudah tercapai ya rancangannya itu. 当然，因为他的计划已经接近成功，他就觉得很安慰。 Baik, pada tahun yang sama juga 2019 pernah saya melawat seorang bayi yang sudah beberapa hari koma di ICU hospital. 也是在同一年，我有去探访过一个已经就是昏迷了的婴儿，在医院。 Waktu itu saya membantu tugas di Subzone KK. 那时候我是在雅比小区就是在那里巡牧。 Jadi karena ya ada permintaan daripada teman sekerja dari Subzone yang lain, ya mereka minta supaya melawat membantu doa keluarga yang baby ini, maka kami pun pergi carilah baby itu. 因为有其他小区的同工要求大家一起去为这个家庭代祷，所以我们就一起到他的家去。 Nama keluarga itu dan juga nomor telepon diberikan kepada kami lah. 所以那家人、那主人的名字还有电话号码有传到我们的手机上来。 Jadi satu masa saya ambil peluang untuk menghubungi keluarga itu. 所以终于有一天，我就抽时间来联络那家人。 Saya bertanya, bolehkah melawat ya anak itu di dalam ICU? 我就问在这种情况下，我们是否可以去探访那婴儿？ Jadi saya datang juga di hospital Likas sana, coba untuk ya masuk dan membantu doa bayi tersebut. 所以我就到了利卡斯的医院，就想办法进到医院去病房里面去为那婴孩代祷。 Tapi kali pertama itu saya tidak berjaya masuk, tapi syukur petang itu pendeta Thomas Kam dia berjaya masuk ke ICU itu untuk bantu doa bayi tersebut. 那早上的时候，我并不被允许进入那个病房，感谢主，到了下午，甘传道就成功的进到了那 ICU 里面，为那婴孩代祷。 Tapi hari berikut juga karena rasa terhutang, jadi saya coba juga datang ke situ minta kebenaran daripada pihak hospital. 所以，因为我觉得我还没有去看到那婴孩，那么我也要求进到病房里面去。 Jadi dokter itu dia bagi peluang juga, tapi syaratnya sebelum dan selepas masuk ICU itu kena cuci tangan sebersih-bersihnya. 医生就最后还是答应了，但是条件就是进去和出来之后都要把双手洗得很干净。 Jadi bila masuk di tempat itu saya nampak keadaan bayi itu sangat kritikal karena sudah beberapa hari koma. 当我进去看到那婴孩其实是在很危急的情况，因为他已经昏迷了好几天。 Macam-macam wayar yang melekat, ya hos yang ya masuk pada bayi tersebut. 他的身上还有他的脸上有很多的那种管子在插进鼻子或者嘴巴身体里面。 Ibu bapak bayi itu sangat sedih, sangat susah hati. 那婴孩的父母都很难过。 Jadi saya ambil kesempatan beritahu dia,
kita ini yang kita mampu buat ialah bantu doa, sandar Tuhan saja. 所以我对他们的劝勉就是我们能够做的就是尽力的为他代祷。 Jadi sewaktu membantu doa bayi tersebut, saya bawa ya ibu itu berdoa bersama. 那当我们祷告的时候，我就叫婴孩的母亲一起祷告。 Dan selepas itu saya kembali ke rumah. 后来我就回家。 Dan karena ingin tahu keadaan bayi itu, jadi saya sekali lagi membawa seorang diaken untuk melawat bayi itu. 那接下来我又想看看那婴孩接下来的发展，我就再约一位执事一起去探访。 Jadi sangat bersyukur karena lawatan seterusnya ya, bayi itu sudah sedar. 感谢主，因为接下来我们去探访的时候，婴孩已经清醒过来了。 Tapi masih sangat kritikal karena ais itu masih lagi diletakkan di atas dada bayi itu. 但是情况其实还是很危急的，因为有冰块是放在他的胸膛上。 Karena menurut dokter terlalu banyak kuman di paru-paru, jadi untuk tidak aktif kuman itu kena letak ini ais. 医生的解释就是说，因为他的身体有太多的细菌，为了让细菌不会太活跃，所以就把冰块放在他的胸膛上。 Jadi saya yang nampak keadaan bayi itu pun rasa sedih sekali, apalagi ibu bapaknya. 我看到那婴孩的时候，也觉得他很可怜，何况是他的父母。 Jadi seperti biasa setelah bantu doa bagi dorongan kepada mereka, jadi saya pun kembali ke rumah. 那像往常一样，我们为婴孩代祷，然后劝勉他的父母。 接下来就回家。 Tapi setelah beberapa hari langsung tidak ada message yang saya terima daripada keluarga bayi itu. 接下来的几天，我并没有从婴孩的父母收到任何的信息。 Jadi waktu saya cek WhatsApp saya tengok bagian status di sana, saya nampak gambar anak itu tengah bermain. 但是接下来我就有收到在 WhatsApp 那里看到，就拍到那个婴孩在玩耍。 Terus saya message saudari itu bagaimana perkembangan anaknya. 所以我就直接的联络那个信徒，问他事情如何发展到这样。 Jadi dia kata syukur pendeta karena sekarang anak saya sudah sehat, kami sudah kembali ke kampung. 那信徒就回答我，感谢主，我的孩子已经好了，我们也回到了。 我们也已经回到了我们的就是我们的乡村。 Mereka ini adalah jemaat di gereja Pengarawan Sabzon Buffet. 他们是来自Pengarawan 教会，就是在宝佛小区的。 Jadi dia sangat bersyukur karena ya mendapat ya dorongan dan penghiburan sebelum itu. 所以他在困难的时候得到的劝慰和鼓励，是让他很感谢神的。 Jadi dari sini sebenarnya orang yang memerlukan nasihat, dorongan sebenarnya memerlukan kita untuk mendorong mereka, menasihati mereka. 所以有很多人需要得到的安慰和鼓励，是要我们去做的。 Jadi marilah kita meneladani Timotius ini yang pandai mendorong, pandai menghibur. 所以我们要从提摩太身上学习，会安慰人，也会鼓励人。 Baik, kita lihat lagi tentang Timotius ini. 我们再看这提摩太的榜样。 1 Timotius pasal 3. 提摩太前书 Maaf, 1 Timotius pasal 1第1章 ayat 3 dan ayat yang keempat. 第3到第4节。 Ayat 3. 第3节。 Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. 我往马其顿去的时候，曾劝你人住在以弗所，好祝福那几个人，不可传异教。 Ayat 4. 第4节。 Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. 也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱，这等是只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。
Baik, satu yang dapat kita ambil dalam perenggan ini ialah Timotius berani menghadapi ajaran palsu. 那就是我们可以学习到的，就是提摩太很勇敢的面对这些假的教训。 Jadi Paulus sebenarnya di sini dia menghendaki supaya Timotius tinggal di Efesus. 在这里，保罗是要他住在以弗所， Untuk mengajar jemaat di sana. 好好的教导那里的信徒， Supaya mereka berwaspada terhadap ajaran palsu dan menegur, menasihati orang-orang yang suka menafsirkan firman menurut kehendak sendiri. 就是使提摩太能够好好的教导那里的信徒，让他们不要听从那些异教之风。 Jadi nampaknya Timotius dia tidak takut menghadapi orang yang mengajarkan ajaran palsu itu. 所以看起来提摩太并能够很勇敢的面对这些教导异端的人。 Karena harapannya ialah supaya jemaat Efesus ini dapat membezakan kebenaran dan juga ajaran palsu. 那他的期望就是以弗所的信徒能够好好的辨认假道和真道。 Baik. Yang terakhir, 最后的， kita lihat di dalam 2 Timotius. 我们看提摩太后书， 2 Timotius pasal 2. 提摩太后书的第2章 Pasal 2 ayat yang ketiga. 第3节。 Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。 Jadi nampaknya Paulus dia mau supaya Timotius bertekad menjadi seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 那保罗要提摩太和他同受苦难，成为基督耶稣的精兵。 Jadi nampaknya Timotius dia rela menderita bagi Tuhan. 这表示说提摩太能够为主受苦。 Jadi ini juga memberi peringatan pada kita supaya kita juga ada tekad menderita bagi memuliakan Tuhan. 这也激励我们，使我们立志能为主受苦。 Jadi hari ini kita menyeru dan mendorong kepada semua jemaat. 所以今天我们向所有的信徒呼吁， Satu supaya semua jemaat kita ini memiliki dasar kepercayaan yang baik. 第一，愿我们所有的信徒都有很好的信仰根基。 Yang ketiga, supaya menjadi jemaat yang mampu menjadi teladan yang baik. 然后我们能够成为信徒的好榜样， Baik dari sudut perbuatan maupun di dalam kerja-kerja pelayanan. 在我们的行为上，还有在我们的侍奉上。 Dan yang ketiga, kita mengharapkan supaya jemaat kita menjadi seorang jemaat yang pekerja yang baik. 那第三，希望我们的信徒都能够成为神的好工人。 Baik, semoga daripada beberapa teladan Timotius ini kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. 愿我们从提摩太这里所学习到的优点，能够实践在我们的信仰生活中。 Baik, perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja. 神的道理的分享暂时到这里， Doa dalam hati. 同心默祷。 Amin. Baik, kita istirahat sebentar. 我们休息一会儿。